Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Nampaknya berita yang baru saja diterima mengesahkan Tun Mahathir dalam bahaya sekarang ini. Saya fikir ramai yang sedang menantikan berita ini, ramai juga yang tidak suka berita ini. Tapi adakah anda setuju? Anda boleh tinggalkan di ruang komen. Adakah anda setuju sekiranya harta Mahathir disiasat SPRM? Adakah memang patut pun harta Mahathir sejak dia jadi Perdana Menteri sampailah anak dia jadi kaya raya, sampailah dia sendiri walaupun dia tak mengaku dia kaya, perlu disiasat? Walaupun dia kata kekayaan anak-anaknya itu tidak ada kena-mengena dengan dia dan semuanya kaya kerana memang bisnes, tapi perlukah disiasat oleh SPRM terutama untuk harta Mahathir sendiri? Dan terbaru, ternyata Tun Mahathir akan disiasat isu isytihar harta. Selama ini dia hanya risau tentang anak-anak dia. Tapi kali ini seperti yang saya sisipkan di sebelah ini, Tun Mahathir akhirnya di antara yang disiasat isu mengisytihar harta itu adalah pengesahan daripada SPRM sendiri. Saya fikir ini akan membuka lebih banyak lagi berita hangat, akan lebih banyak lagi persoalan, tapi sekurang-kurangnya kita tahu kalau isu isytihar harta Tun M ini sudah dijalankan, ia ternyata betul atau tidak, sama ada betulkah Mahathir ini kaya dengan betul atau dia tak kaya atau macam mana, sekurang-kurangnya kita tahu. Pastinya SPRM sudah ada data-datanya sehingga mereka pun mahu supaya Tun Mahathir mengisytihar harta. Jangan pula lepas ni Mahathir pun seperti rakan baiknya juga, Daim Zainuddin, yang akhirnya kantoi tidak isytihar semua harta. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengesahkan menjalankan siasatan berhubung isu pengisytiharan harta terhadap bekas Perdana Menteri Malaysia Tun Dr. Mahathir Mohamad dan 2 orang anaknya. Jadi sekarang bukan lagi tertumpu hanya kepada 2 orang anaknya sahaja, tapi sekarang isu ini tentang pengisytiharan harta juga melibatkan Mahathir juga. Ketua Pesuruhjaya SPRM sendiri, Tan Sri Azam Baki, berkata pihaknya tidak dapat memberikan maklumat lanjut berikutan kes berkenaan masih lagi dalam siasatan. Jadi apa yang dikatakan oleh Ketua Pesuruhjaya SPRM ini, beliau berkata saya ingin mengesahkan, ini disahkan ya tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Saya pun tidak pasti saya perlu tepuk tangan kah atau apa, tapi ramai yang pasti bertepuk tangan, ramai juga yang tidak suka, ramai juga yang di atas pagar dan sebagainya. Saya ingin menegaskan, mengesahkan, katanya, mengesahkan beliau iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad adalah yang diantara yang disiasat dalam kes ini, dan kita turut memberi notis kepada kedua-dua anaknya untuk mengisytiharkan harta dalam tempoh yang telah dinyatakan mengikut Seksyen 36 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009. Tambahnya lagi, saya tak dapat bagi detail maklumat lanjut tentang apa kesalahan yang dilakukan oleh mereka dan sudah ditohmahkan terhadap Tun Mahathir. Katanya biarkanlah penyiasatan berjalan dulu sehingga pada satu ketika difikirkan sesuai, kita akan nyatakan hasil siasatan itu lebih molek lah, katanya. Beliau berkata demikian selepas beliau merasmikan pejabat SPRM cawangan Gua Musang di Ibu Pejabat Kas Sedar di sini pada hari ini. Terdahulu media melaporkan SPRM enggan mengulas dakwaan 2 orang anak Dr. Mahathir, kononnya mereka diarah membantu siasatan terhadap bekas Perdana Menteri itu. Pada 18 Januari lalu, SPRM meminta kedua-dua anak Dr. Mahathir ini, iaitu Mirzan dan Tan Sri Mu'zani, untuk mengisytiharkan segala aset alih dan tidak alih yang berada di dalam pegangan sama ada di dalam negara Malaysia ataupun di luar negara Malaysia dalam tempoh 30 hari daripada tarik notis tersebut. Mu'zani pula disiasat mengikut Akta SPRM tahun 2009 dan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayasan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Sementara itu diminta untuk mengulas mengenai siasatan kes terhadap menantu bekas Perdana Menteri Tan Sri Mahyadin Mat Yassin
Azam Baki berkata, ada petunjuk-petunjuk baru menunjukkan Datuk Seri Muhammad Adlan Berhan berbelanja menggunakan kad kredit di luar negara. Katanya hasil pemantauan daripada SPRM, beliau iaitu Muhammad Adlan Berhan ada menggunakan kad kreditnya dan berbelanja di beberapa buah negara. SPRM telah memohon kepada pihak Interpol bagi tujuan red flag. Red flag ke atas dirinya dalam kes ini, dan kami masih mengesannya untuk dituduh di mahkamah, katanya. Pada Ogos yang lalu, SPRM berusaha mengesan 2 orang lelaki bagi membantu siasatan untuk kes rasuah dan kes penyelewengan berhubung dengan projek berkaitan dengan pendaftaran, pengambilan serta penyimpanan biometrik pekerja asing di sebuah kementerian. Mereka ialah Muhammad Adlan Berhan yang 48 tahun dengan alamat terkininya yang didaftarkan di Sunway Kiara Hill, Desa Sri Hartamas, dan seorang lagi Mansur Saad, 69 tahun, beralamat terakhir di Subang Jaya, Selangor. Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Selalu saya pertanyakan kepada tuan-tuan dan puan-puan, apa pendapat anda sekiranya Najib Razak diberikan tahanan rumah? Antara satu pendapat yang telah saya nampak di dalam media sosial atau di berita-berita online adalah daripada Latifah Koyah, yang beliau kata yang saya faham lah ya, yang saya faham Najib Razak sepatutnya tidak diberikan pun layanan seperti itu, diberikan tahanan di rumah, sebab tidak ada dalam undang-undang negara Malaysia menurut beliau bahawa ada itu tahanan rumah. Jadi apa pendapat anda? Apa pendapat anda tentang tahanan rumah Najib Razak? Jadi terbaru tentang isu tahanan rumah Najib Razak yang sekarang ini memang sampai sekarang masih hangat di pasaran, masih cukup besar. Terbaru kita dapat satu berita tentang isu tahanan rumah Najib Razak. Sebelum kita kongsi perkara ini, saya pun agak hairan juga mengapa isu ini tiba-tiba jadi cukup besar, sehingga ini pun telah dipakai sebagai satu senjata, pastinya senjata serang menyerang di antara kerajaan perpaduan dengan pembangkang, termasuklah Sanusi lah. Sanusi pun dah mulai menyibuk sampai dia kena balun, kena sound, kena peringat. Dia kena peringat juga, jangan lupa kamu tu ada kes mahkamah menghasut berkenaan dengan menghasut terhadap Sultan Selangor, sampai macam begitulah. Jadi semua pun mulai sibuk lah. Lepas itu Muhyiddin pun sibuk juga. Ramai lagi lah yang sibuk. Semuanya sibuk. Tapi akhirnya DAP mengeluarkan dia punya pendapat, mengeluarkan dia punya pandangan, dan mengeluarkan pendirian mereka. Dan ini saya respect. Beginilah DAP menghormati keputusan mahkamah libatkan isu tahanan rumah Najib Razak. Ini 21 April di Sinar Harian. DAP akan menghormati keputusan mahkamah berhubung permohonan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak untuk menghabiskan baki hukuman penjara 6 tahun sebagai tahanan di rumah. Ketua Wanita DAP iaitu Teo Ni Ching berkata, pihaknya tetap menghormati keputusan mahkamah itu nanti. Walaupun sebelum ini parti tersebut pernah berkempen supaya bekas Perdana Menteri itu dipenjarakan. Betul juga. Tapi inilah wajah yang bagus. Menghormati mahkamah, jangan sampai mempersoalkan mahkamah, itu menghina mahkamah. Okey, saya tidak mau komen banyak. Dia kata, saya tidak mau komen banyak sebab dalam kes Datuk Seri Najib, pendirian DAP adalah jelas bahawa beliau bersalah. Ya, memang sudah pun ditetapkan keputusan sudah pun dinyatakan bahawa Najib bersalah. Dia kalah 8-1, sampai di Mahkamah Persekutuan dia kalah. Jadi memang jelas bahawa Najib Razak bersalah. Tambahnya lagi, kita telah berkempen tentang perkara itu selama beberapa tahun
dan beliau juga telah dijatuhkan hukuman. Jadi berhubung isu ini katanya, tahanan di rumah, kita akan hormati. Kita tidak boleh kata tidak terima karena semasa beliau dijatuhkan hukuman bersalah itu pun merupakan keputusan mahkamah katanya. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Mesyuarat Agung Tahunan ke-47 Persatuan Perniagaan Emas dan Permata Malaysia di sini pada Ahad. Beliau turut mengulas berhubung permohonan Najib bagi mendapatkan kebenaran semakan kehakiman titah adendum atau tambahan titah Al-Sultan Abdullah di Mahkamah Tinggi Putrajaya pada 1 April yang lalu. Dalam notis permohonan itu, beliau memohon perintah untuk semua atau seorang responden melaksanakan titah Al-Sultan Abdullah dan dengan serta-merta memindahkannya dari penjara Pajang ke kediamannya. Pada Jumaat, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan beliau enggan terlibat berhubung isu berkenaan dan memaklumkan itu di bawah bidang kuasa Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan dan melibatkan yang di-Pertuan Agong serta Raja-Raja Melayu. Katanya, saya tidak mau terlibat perbincangan soal titah adendum dan sebagainya. Ini bidang kuasa Lembaga Pengampunan dan wewenang sepenuhnya Agung atau Raja-Raja Melayu, ujar Anwar. Denyut Nadi, Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Bye-bye.